السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan, rahmat dan nikmat daripada nikmat iman, hidayah dan Islam, dan taufik daripada Allah Ta'ala atas keizinannya pada malam ini kita dapat kembali untuk berada di dalam pengajian kuliah ilmu kita pada malam ini, bagi kita menyambung semula tadabbur kita menerusi suratul insan. Sebelum ni kita ada berkongsi berkenaan dengan sifat-sifat golongan al-abrar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah ini. Jadi kita nak menyambung semula untuk sambungan kepada ayat yang berikutnya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Insan. Kalau kita buka di dalam Mushaf Al-Quranul Karim, kita boleh lihat iaitu pada muka surat yang ke-579. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Sadaqallahul aliyyil azim. Kita lihat mafhumnya. Kami kata golongan abrar itu, kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang yang berdosa itu dalam keadaan masam yang berkerut-kerut. Ayat yang ke-11. Dengan sebab mereka menjaga diri mereka daripada berbuat dosa, maka Allah Ta'ala selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya.
serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di wajah mereka dan perasaan riang gembira di hati mereka. Ayat yang ke-12, dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka itu dibalas oleh Allah dengan nikmat syurga dan persalinan daripada kain sutera. Ayat yang ke-13, mereka sentiasa berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahkan hawa yang panas, dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Ayat ke-14, sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat menghampiri mereka, dan buah-buahannya mula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Ayat ke-15, dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh para pelayan-pelayan syurga bekas daripada perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca tampak jelas isinya. Ayat ke-16, keadaannya laksana kaca sedang ia adalah dari perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isi di dalam bekasnya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya daripada zanjabil, iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil. Okey, ini daripada ayat 10 kita baca sehingga ayat 18. Tak tahulah sempat sampai 18 ke tidak, mana yang sempat lah, ya. Jadi daripada ayat 10 hingga ayat 18 ni Allah Ta'ala mencerita sebahagian daripada permulaan ayat yang kita baca tadi berkenaan dengan sifat golongan abrar. Tapi di kemudiannya Allah Ta'ala menceritakan kepada kita ganjaran dan kurniaan nikmat yang Allah ganjarkan dan janjikan kepada golongan abrar ini. So ada dua topik utama, satu sifat mereka, yang kedua nikmat dan ganjaran Allah kepada golongan al-abrar. Baik, kita mulai dengan ayat yang ke-10 kembali untuk kita lihat sedikit tafsiran dan kemudian diiringi dengan tadabbur daripada ayat ini. Baik, sambungan kepada sifat golongan al-abrar ini, Allah Ta'ala menyatakan di antara salah satu daripada sifat golongan al-abrar itu adalah mereka itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terutamanya takutnya mereka terhadap kedahsyatan azab dan siksaan pada hari qiyamah. Okay, kalau kita tengok ayat sebelum ni, Allah dah cerita dah yang golongan abrar ni ada sifat takut. Pada ayat ke-7 kita dah bincangkan sebelum ini. Tapi ayat yang ke-10 Allah ulang lagi. Sebenarnya takut pada ayat 10 dengan ayat 7 berbeza. Kalau kita tengok ayat 7, Allah kata yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut kepada kesulitan, azab yang bermacam-macam yang ada dekat mahsyar. Tapi ayat 10 Allah kata nakhafu mir rabbina. Mereka takut kepada Allah. Bila? Pada hari kiamat. Okay, kat sini kita tengok tafsiran para ulama ada dua di sini. Yang pertama, sifat golongan abrar itu mereka mempunyai sifat takut kepada Allah di dunia. Ya, sifat perasaan takut mereka kepada Allah di dunia. Yang kedua, mereka juga memiliki sifat takut kepada Allah ketika di hari akhirat. Jadi dua perasaan takut yang menyelubungi golongan al-abrar. Satu, perasaan takut sewaktu di dunia. Dua, perasaan takut sewaktu nak menghadap Allah di hari akhirat. Baik, kalau kita lihat perasaan takut mereka kepada Allah di dunia ini adalah takutnya mereka yang pertama
kita dah bincangkan di sini ada tingkatan dan darjat al-khawf. Maknanya di kalangan golongan al-abrar ini menunjukkan kepada kita ayat yang kita bacakan ini, darjat takut ini adalah berbeza-beza. Darjat kedudukan takut kepada Allah ini adalah berbeza tingkatan-tingkatannya. Ulama membahagikan perasaan takut kepada Allah itu kepada 3 darjat, ya, 3 kedudukan, ya. Ada 3 jenis kedudukan darjat perasaan takut seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun darjat yang pertama, perasaan takut kepada Allah itu adalah dipanggil sebagai darjat lintasan. Darjat lintasan yang dipanggil sebagai darjat khatar alal qalb. Maknanya dia timbul perasaan takut di dalam hati dia secara sepintas lalu, secara lintasan. Dia teringat, dia takut secara lintasan. Tetapi lintasan itu tidak memberi refleksi, tidak memberi kesan kepada zahirnya. Maknanya dalam hati, takutlah. Tapi kita tengok dari sudut zahirnya tak nampak takut tu. Tapi dia cakap dia takut. Tapi tak nampak takut tu. Maknanya takut tu di dalam. Ini satu kedudukan. Yang kedua, iaitu perasaan takut darjat yang kedua adalah darjat yang lebih tinggi, iaitu perasaan takut yang datang di dalam jiwanya tetapi memberi kesan kepada perbuatannya. Maksudnya kita boleh nampak dengan perasaan takut tu amalannya makin baik, ibadatnya lebih khusyuk. Maknanya ada perubahan, penambahbaikan. Dan yang ketiga, maqam yang ketiga, perasaan takut itu adalah sampai kepada perasaan yang tertinggi sehingga ia memberi kesan kepada seseorang, kepada tubuh badan dia. Maknanya boleh nampak perasaan takut tu melalui isyarat jasadnya, fizikalnya. Bukan sekadar amalannya bagus, tapi boleh nampak bagaimana bekas tangisan di matanya. Macam Sayyidina Umar banyak sangat menangis sehingga kan kata anaknya Abdullah dan beberapa sahabat, kami lihat di bawah kelopak mata Umar dan sampai ke pipinya itu seperti ada 2 parit hitam. Sayyidina Umar ni dia putih, tapi sebab dia terlalu banyak menangis, orang boleh nampak kesan tangisan di bawah kelopak matanya sehingga ke sebahagian daripada pipinya kerana terlalu banyak menangis. Walhal Sayyidina Umar tu dijamin syurga, yang tak dijamin kita. Tapi bawah kelopak mata pun hitam juga sebab tak cukup tidur, jaga malam kan. Lain sikit, ya. Baik. Ini ada sebahagian sahabat yang mereka takut tu sampai pingsan, ya. Seperti ada beberapa sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari, bila dia dengar ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah itu, apabila Allah menceritakan dalam surah tersebut bahwasanya bagi lahum min fawqihim ghawash, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash, bagi mereka tu disiap sediakan neraka Jahannam, ada padanya tempat pembaringan dan ada selimut yang meliputi mereka dan membakarnya. Ya, dia dengar ayat tu dia pingsan, sampai pingsan. Kita pun pernah juga time semayang pun jatuh tu sebab mengantuk time tarawih kan, terlalu makan overload kan, banyak sangat. Tengah semayang pum jatuh. Kenapa ni? Kita risau takut heart attack. Rupanya over attack. Disebabkan kerana terlalu kekenyangan. Ngantuk sangat, berrebah dia kan.
Itu pun ada juga, ya. Jadi ini berbezanya kesan perasaan takut. So kita kena ingat, perasaan takut ni ada 3 maqam dan kedudukan. Satu, dia datang pada hati, kita rasa takut sekejap, lepas tu dia hilang pelan-pelan. Yang ni maqam yang common lah, orang awam ni maqam lah ni, biasa-biasa lah. Yang kedua, perasaan takut tu mengubah diri dia, mengubah keadaan dia, mengubah amalan dia, mengubah kehidupan dia, ketakwaan dia. Yang ketiga, bukan sekadar menjadi lebih bertakwa, tapi kesan takut tu boleh nampak pada jasad apabila mereka takut. Seperti mana Ibnu Mas'ud, setiap kali dia ambil wudu, dia datang nak solat, badan dia shaking, menggeletar. Betul, orang tanya, wahai Aba Abdullah, kenapa kau takut? Dia kata, bagaimana aku tidak takut, kerana aku membayangkan di akhirat nanti, jika aku menghadap Tuhanku bersendirian, apakah jawapanku kepadanya. Dia maksud nak semayang tu, dia bukan bayang nak menghadap Allah, dia bayang dia nak jawab depan Tuhan tu. Getar badannya. Ada juga orang yang saya tengok, bila disuruh jadi imam, getar. Sebab apa? Takut jadi imam. Ada first time jadi imam, alhamdulillah, baca steady tapi tangan dah macam Parkinson. Macam tu ada. Ya. Nak pula time-time semayang yang ramai lah, Jumaat, pagi Jumaat kan, sembayang subuh yang ramai sikit, amin, yang tu dia mula datang gemuruh kan, kaki tu goyang, dah cuba pegang lah, goyang. Orang yang pegang pun goyang tadi. Tu tak boleh nak buat apa lah tu, ya. Itu dah maqam lain lah tu. Baik. Okey, kat sini kita lihat satu tafsirannya adalah takutnya mereka kepada Allah di dunia. Yakni takutnya mereka itu, yang pertama, takutnya mereka kepada Allah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosa mereka. Sebab tu disebutkan oleh Imam Syaukani, beliau kata, ketakutan golongan abrar itu bukannya ketakutan mereka ketika berbuat dosa sahaja, tetapi lebih mereka takutkan jika Allah tidak mengampuni dan tidak menerima taubat mereka. Buat dosa satu hal, dah takut dah, taubat. Dah taubat, takut lagi. Ya, dah taubat, takut lagi. Sebab tu, bila kita baca kisah golongan abrar ni, kita kena faham, masyarakat kita faham perasaan kalau orang ni dah beriman, dah bertakwa, dah taat pada Allah, patutnya tak payah ada lah rasa takut. Yang kena takut ni siapa? Orang yang buat maksiat. Itu tak betul. Kalau orang buat maksiat, dia kena ada perasaan takut kepada Allah. Ini darjat orang mukminin. Tapi kalau dia buat amal pun dia rasa takut, ini darjat muhsinin. Dia lagi tinggi. Sebab apa dia buat kebaikan pun dia takut? Sebab dia takut kebaikan yang dia buat tu belum tentu membolehkan Allah meredainya. Kebaikan, ketaatan yang dia buat tu belum tentu Tuhan menerimanya atau mengganjarinya. Dan kebaikan yang dia buat tu belum tentu dengan asbab kebaikan tadi Allah mengampuni dia. Yang tu dia takut. 3 benda ni. Allah tak terima, Allah tak ampun, Allah tak reda. Dia dah tak fikir dah dosa tu. Dosa tu darjat bawah dah tu. Ya? Grade 38. Ini geng turus. Turus 1, turus 2 kan. Yang jenis gaji besar ni, tu dia tengok yang tu lah. Maknanya dengan sebab tu mereka golongan abrar ni, kalau mereka buat banyak amalan pun mereka tak pernah merasakan amalan mereka itu banyak, dan mereka tak pernah rasa puas dengan amalan tu jika nak dibandingkan dengan ganjaran yang Allah janji kepada mereka. Dalilnya contoh apa? Mereka mentadabburi Nabi SAW. Nabi SAW kan kita baca dalam hadis riwayat Aisyah,
Aisyah radhiyallahu anha cerita Nabi salat malam sehingga bengkak kaki Nabi tu dekat bahagian apa ni, apa kita panggil ni, buku lali ni, bengkak, sakit, lama sangat berdiri kan. Kadang lama kita sangat ni, tumit kita sakit, buku lali Nabi tu bengkak. Setengah riwayat kata kaki Nabi tu pecah sebab lama berdiri. Diri itu lama sangat, tapak kaki Nabi tu jadi keras, pecah. Bila Aisyah kata, kenapa semayang sampai macam ni Rasulullah, kan Allah dah ampunkan dosamu. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Nabi kata, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Poin dia apa? Nabi bukan fikir apa yang Allah dah janji tu. Nabi fikir, Nabi setakat ni di sisi Allah dah boleh balas ke semua nikmat yang Tuhan bagi. Jangan fikir begitu dapat. Kita fikir apa yang kita balas tu dah terbalas ke belum. Sampai berdiri lama, bengkak kaki tu, tidak rasa sakit itu di dalam solat baginda. Maknanya walaupun bengkak, Nabi tak rasa sakit. Sebab memikirkan apa? Memikirkan tahap darjat kesyukuran itu tadi. Kita kalau balik main bola futsal sakit, ya Allah tolonglah semain duduklah, tak bolehlah mudarat kan. Tak apa, boleh main duduk dari segi hukum tu, tapi kita tak sampailah darjat teringat balik, ya Allah selama ni Allah bagi kaki ni macam-macam dah kita sepak, bola kan, kereta, kepala orang contohlah kan pokok kan, macam-macam lah. Maknanya kita rasa agak-agak kaki yang Tuhan bagi ni dah terbalas ke nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Ya, baik. Jadi maknanya mereka itu merasa takut mir rabbina apabila mereka menghadap Tuhan mereka ketika ibadah mereka. Itu yang mereka fikir, Tuhan terima, Tuhan redha, atau Tuhan mengampuni dan memberi rahmat. Itu sebab itu disebut mir rabbina. Ya, maknanya bila mereka buat ketaatan, bila mereka laksanakan perintah Tuhan, mereka merasa takut terhadap Allah Ta'ala jika sekiranya amalan-amalan mereka itu tidak meraih dan mencapai keredaan dan kasih Tuhannya. Ya, kasih Tuhannya. Sebab tu kita kalau nak dapat rasa kelazatan amalan ni, jangan kita, ini di segi kedudukan maqam lah, jangan kita memikirkan sangat pahala yang kita nak dapat daripada amalan tu. Tak salah, kalau kita nakkan pahala itu pun tak salah, dapat pahala. Cuma kita nak kata kelazatan, kita fikirkan keredaan Tuhan, baru kita rasa lazat. Dia macam ni lah. Macam satu orang, dia buat satu benda kepada orang yang dia sayang, contoh pada mak ayah dia. Dalam dia memberi khidmat tu, dia mengharapkan mak ayah dia memberikan kepada dia imbalan. Contohnya dah banyak sangat pergi tolong mak ayah, adalah mak ayah kop wasiat, dapatlah sebiji rumah. Dengan satu lagi yang dia buat tu, dia tak fikir, dia tahu mak ayah dia kaya, tapi dia tak pernah fikir yang satu hari dia nak mak ayah tu bagi harta tu kat dia. Memang dia tahu dapat lah, itu semua kerja Tuhan lah, tapi dia lebih fikir nak redha ibunya. Tak sama cara penghayatan dia, cara dia rasa benda tu beban atau tak beban, feeling dia tak sama. Ya, perasaan yang Tuhan bagi tu, halawah dia tu berbeza. Dia golongan abrar ni, dia dah sampai ke situ, dia punya visi dia, matlamat dia tu. Yang kedua, mereka takut kepada Tuhan mereka tu bila? Masa menghadap Allah. Yang Allah kata di dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Tuhannya. Berdiri di hadapan Tuhannya. Yang mana kalau kita lihat saat yang paling manusia takut
lebih takut kepada neraka adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan pengadilannya. Cuba baca dalam satu hadis, dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita kan, atau membaca dalam tafsir surah Al-Fajr, Allah kata wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Lepas tu Allah kata apa? Waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Masa Allah datang, Allah kata masa Allah datang untuk mengadili manusia itu dengan cara Allah Ta'ala, wallahu alam macam mana Allah datang tu. Masa Allah datang dengan kebesarannya, keagungan dia tu, semua makhluk, malaikat, para nabi, para syuhada, para siddiq, hatta neraka, semua tunduk takut pada Allah. Neraka pun takut. Dan neraka ni dia gangster lah. Dia makhluk Allah yang dia dicipta dengan kemurkaan Allah, tapi dia takut. Sehinggalah Allah Ta'ala perintahkan agar dia dinyalakan, barulah dia menyala. Kalau Allah tak suruh dia menyala, dia pun tunduk sujud kepada Allah. Sebab itulah Allah kata banyak dalam Quran kan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Manusia banyaknya bila hari akhirat, sebelum Allah Ta'ala memulakan pengadilan, semuanya dalam keadaan tunduk takut. Ya, ketakutan kepada Allah di hari akhirat lebih dahsyat daripada ketakutan kepada neraka Jahannam. Lebih takut daripada ketakutan kepada malaikat Israel ke, malaikat siapa ke. Bahkan malaikat sendiri takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang panjang menyebutkan malaikat tak berani mengangkat kepala, sehinggalah Allah Ta'ala masa Allah Ta'ala nak bicarakan, Allah kata limanil mulkul yaum, siapa raja hari ni? Allah kata, ada raja selain aku tak? Ada Tuhan selain daripada aku tak? Semua dia. Kemudian barulah bila Allah izin mereka bercakap, mereka jawab lillahi wahidil qahhar, tak ada kecuali Tuhan yang esa lagi maha qahhar, perkasa. Ya, dalam ayat Quran yang lain, kalau kita tengok surah Taha, Allah kata wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyim. Hari akhirat tu bila Allah nak mula hadir, semua wajah tersembam sujud, kecuali orang kafir je tak boleh sujud. Nakisu ru'usihim, tubuh nak sujud Allah haramkan. Sebab hari akhirat baru nak sujud. Masa kat dunia dia sujud ke patung berhala, ke akhirat baru nak sujud pada Allah, Allah haramkan dia sujud. Orang beriman masa tu semua sujud dalam keadaan ketakutan. Lepas tu baru mereka dibenarkan untuk diadili. Ya, maknanya di sini menunjukkan kepada kita takutnya seseorang itu, golongan abrar tu, dia memikirkan ketika di kala mana ia nak dihisab oleh Allah di hari akhirat. Kalau dalam hadis yang lain Allah kata wa ya'tihi yaumal qiyamati farda, mereka datang menghadap Allah tu dalam keadaan bersendirian. Dalam hadis Nabi kata bila kita datang menghadap Allah tu seorang, kita tengok kanan kita, kita tak nampak melainkan amalan baik. Tengok kiri kita tak nampak melainkan amalan jahat. Tengok kat belakang neraka. Nak lari mana? Tengok belakang dah api neraka dah menyambut. Tunggu je. Kau reverse aku bakar, kau U-turn aku bakar. Dia standby je. Tengok kanan amalan baik, tengok kiri amalan tak baik. Depan Allah Ta'ala nak bicara. Sehingga sahabat kata, macam mana mereka bercakap dengan Allah Ta'ala? Apakah ada turjaman, ada penterjemah? Nabi kata tak ada, melainkan amalan-amalan mereka yang akan berbicara. Sebab itulah dalam kitab At-Tazkirah, Imam Qurtubi kata ada 4 keadaan manusia tidak akan memikirkan sesiapa pun, hatta diri Nabi SAW. Nabi Muhammad pun mereka tak ingat. Masa tu Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah di akhirat nanti aku akan dapat berada di sampingmu seperti mana di dunia ini? Baginda kata ada 4 tempat yang kamu tidak akan mengingati sesiapa pun walaupun diriku, sebab terlalu takut. Kita kan kalau terlalu takut kan,
kita dah jadi disorder. Kita tak boleh control mind kita. So kita nak fikir rasional pun dah tak boleh. Sebab tu orang yang kena panic disorder ni bahaya. Bila dia panik, dia dah tak boleh nak fikir secara rasional. Ya. So akan kena macam itulah, disorder lah tu. Maknanya orang tu dah tak boleh kontrol. Sampai dia tak boleh ingat siapa. Yang pertama, masa dia berdiri di hadapan Allah, Allah panggil dia untuk dihisab. Yang kedua adalah masa untuk dia membaca buku suratan amal. Allah suruh buka baca. Masa tu tak fikir siapa orang. Nombor 3 adalah ketika mereka ditimbang di atas mizan amalan tu, nak keluar result tu. Dan yang keempat, masa mereka berada di atas titian sirat. Masa tu pun berjalan seorang-seorang. Ya, tak adalah siapa nak teman-teman ke, tak adalah geng TV ke, tak ada. Semua jalan seorang-seorang je. Anak beranak ke apa ke, tak ada. Ya, semuanya dalam keadaan bersendirian. Ya, baik. Itu perasaan takut mereka kepada Allah ketika menghadap Allah Azza wa Jalla di hari qiyamah. Baik. Yang kedua, kita lihat selain daripada perasaan takut mereka di dalam ketaatan kepada Allah dan perasaan takut mereka ketika nak menghadap Allah di hari qiyamah, yang kedua Allah sebutkan di sini abusan qamtarira. Pengajaran ni apa dia? Tanda kebaikan dan keburukan dan kemuliaan seseorang itu di hari akhirat adalah bergantung dan Allah Ta'ala jadikan ia melalui wajahnya. Ya, Allah Ta'ala jadikan melalui wajahnya. Maknanya kemuliaan seseorang ataupun kehinaan seseorang itu Allah Ta'ala jadikan melalui apa? Melalui wajah manusia. Melalui wajah manusia. Kalau dekat dunia, wajah tu memang menjadi tempat pandangan manusia lah. Ya, menjadi tempat pandangan manusia. Tetapi dekat akhirat nanti Allah Ta'ala jadikan tempat kemuliaan manusia itu, yakni wajah mereka, atau kehinaan atau kebaikan mereka itu adalah terzahir melalui wajah-wajah mereka. Baik. Dekat sini kita nak lihat beberapa perkara yang disusun oleh para ulama yang menyebabkan wajah manusia menjadi qamtarir. Ya, qamtarir ni wajah yang berkerut. Maknanya dahi berkerut, ya, sambil dalam keadaan mereka mengetap, apa dia panggil ni? Mengetap kan? Dia macam mengetap gigi mereka macam orang yang sedang menahan kemarahan dalam penyesalan. Macam setengah ayat Quran kata dia gigit jari dia. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Dia gigit jari dia tu sebab geram kat diri dia. Tengok kesalahan dia, geram dia, kata pasal apa buat ni, dia gigit jari dia. Ya. So maknanya Allah Ta'ala berikan pada wajah mereka itu tanda kehinaan. Siapa golongan-golongan itu? Disebutkan di dalam yang disusun oleh para ulama. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir. Ya, seperti mana Allah kata dalam surah Ali Imran, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang Allah hitamkan wajahnya itu adalah disebabkan kekufuran mereka setelah keimanan mereka. Ini orang kafir ya, yang mati dalam keadaan kekufuran, walaupun putih kat dunia, balik jadi kuh hitam, kuh putih tak ada dah. Baik, yang keduanya adalah golongan munafiqun. Kerana Imam Hasan Al-Basri juga menafsirkan ayat tadi itu juga merujuk kepada golongan munafiq. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan wajah mereka itu kehitam-hitaman.
Yang ketiga adalah golongan-golongan yang sesat. Mana golongan-golongan yang tergelincir daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga ditafsirkan oleh para ulama, golongan yang seterusnya. Kemudian golongan yang berikutnya adalah al-iktisabus sayyiat, iaitu golongan yang berterus-terusan melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Ini Allah Ta'ala disebut di dalam surah Yunus pada ayat 27, walladzina kasabus sayyiat jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Melazimi dosa besar sampai mati tak taubat, taubatnya ini orang yang Allah Ta'ala hijabkan dia daripada petunjuknya. Yang seterusnya, orang yang menukar ajaran Nabi dan mendustakannya. Ini tak beriman, mendustakan, dan juga termasuk yang menukar ajaran Nabi SAW. Maksudnya dia buat agama versi baru, agama versi baru, versi dia lah, walaupun dia menggelarnya sebagai Islam. Yang seterusnya adalah al-fujur, yang Allah sebut dalam surah Abasa, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Termasuk juga golongan yang Allah gelapkan wajahnya seperti dukhan. Qatarah ni adalah dukhanul aswad, wajah warna hitam, keluar asap pula macam kena bakar tu. Maknanya wajah mereka tu macam dibakar, berasap keluar asap kehitam-hitaman yang berkepul-kepul. Siapa golongan fajarah ini? Iaitu golongan orang-orang yang melampau, orang-orang yang zalim. Ini dipanggil fajarah, golongan yang zalim, yang banyak berbuat kezaliman, sama ada kezaliman kepada agama Allah, kezaliman kepada orang-orang Islam, penganiayaan, apa sajalah dalam bentuk apa pun, dia masuk dalam golongan fajarah. Dan yang terakhir disebut golongan al-mujrim, golongan al-mujrim. Ini kita boleh tengok Allah Ta'ala disebut dalam surah Ar-Rahman pada ayat 41, yu'raful mujrimuna bisimahum, akan dikenali orang-orang yang mujrim itu melalui wajah-wajah mereka. Wajah mereka tu wajah yang buruk Allah buat. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, malaikat akan tarik ubun-ubun dia dan juga tarik kedua kakinya untuk dilemparkan dalam neraka. Ini juga golongan yang Allah Ta'ala hinakan padanya wajah-wajah mereka. Golongan yang kita sebutkan inilah dalam ayat 10 ni, wajah yang qamtarid, wajah yang berkerut, wajah yang dibakar, wajah yang dalam kehitam-hitaman, dan juga dalam ketakutan. Baik. Kemudian kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, Allah Ta'ala memberikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, saya tertinggal satu. Okey, ayat 10 ni Allah Ta'ala sambung cerita tentang ayat 9. Ayat 9 tu Allah cerita golongan abrar ni mereka bersedekah kerana Allah, sebab mereka tak mengharapkan balasan dan ucapan. Nombor 2, dia berkait dengan ayat sebelumnya. Mereka bersedekah tu sebab untuk mengelakkan mereka di akhirat mendapat kemurkaan Allah. Mereka nak mengelakkan daripada mereka terkena kemurkaan Allah. Sebab itu kalau kita lihat
Di sana adanya beberapa amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk menutup dan menghilangkan kemurkaan Allah. Ini salah satu yang disebut oleh golongan Al-Abrar pada ayat 10. Ya. Apa amalan-amalan itu? Ada ulama senaraikan beberapa amalan yang menutup atau menghijabkan atau memadamkan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang pertama, sedekah. Sebab tu golongan Abrar ni dia bagi sedekah tu. Tapi ingat, bukan semua sedekah tu menghilangkan kemurkaan Allah. Kalau sedekah yang tak ikhlas, Tuhan lagi murka. Jenis sedekah lepas tu ngungkit balik pun Tuhan murka. Kan? Jadi sedekah yang ikhlas. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah itu boleh memadamkan kemurkaan Tuhan. Sebab tu kita, kalau mak kita marah, alam macam ni lah semudah. Isteri marah kan, marah gitu, mau perempuan kita keluar. Ish, dia kata, orang marah keluar pula. Balik-balik kita bawa Habib Jules, hilang marah. Senang je. Awak marah lagi, saya jual balik benda ni. Tadi marah lah, sayang balik lah. Intan payung jejam. Contoh kan. Baik. Yang kedua, puasa. Nak hilangkan kemurkaan Allah, banyakkan puasa. Sebab apa puasa? Sebab puasa ni kita buat sesuatu benda yang Tuhan benarkan, tapi kita tinggalkan benda tu kerana Allah. Makan minum halal, mendatangi isteri halal, tapi kita boleh tinggal keinginan nafsu tu kerana Allah. So Allah tak marah kepada orang yang puasa. Tapi macam biasalah saya sebut tadi, tak semua orang puasa Allah tak marah. Ada yang puasa Allah marah kan? Puasa yang tak sebenar-benar puasa lah. Hanya puasa perut. Yang lain semua tak puasa. Mata tak puasa, telinga tak puasa. Yang jenis puasa macam tu, bukan Tuhan tak murka, menambahkan kemurkaan. Ya. Sebab itu sebab itu ada seorang lelaki, dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, telah Allah timpakan fitnah kepada keluargaku, hartaku dan anakku dan jiranku. Nabi kata, hilangkanlah fitnah itu. Fitnah ni maknanya bila Allah tak suka, kalau Allah bagilah ujian kat dia. Maka Nabi kata, tukaffiruha, hilangkan semua benda musibah itu, bis-salati was-siyami, dengan kau banyakkan semayang dan kau banyakkan puasa. Bukan kau banyak menterkedarah. Kalau banyak makan, ya, macam tu tak. Tapi adalah sambungan hadis tu Nabi kata, dan sedekah wal amru wan nahyu, dan juga suruh orang buat baik dan cegah orang buat mungkar. So masuklah tadi semayang, banyakkan semayang, banyakkan puasa, banyakkan sedekah, dan banyakkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya ajak orang buat baik dan cegah orang buat keburukan, baik dalam keluarga kita ataupun masyarakat. Yang seterusnya, birrul walidain. Nak hilangkan murka Allah, berbakti kepada kedua ibu bapa. Biar ibu bapa kita redha kepada kita, Allah hilang kemurkaan. Sebab dalam hadis menyatakan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatihima. Redha Allah pada redha kedua bapa, dan murka Allah juga pada kedua-duanya. Ya, tapi bagi isteri adalah redha suaminya. Sebab itu dalam hadis yang lain, kalau mana-mana isteri yang suaminya meninggal dalam keadaan meredainya, dia wajib masuk syurga. Tapi kalau isteri meninggal, dia tak redha kat suami, dia redha pada suami, minta maaf, dia redha pada suami, belum tentu suami masuk syurga. Tu nak kata berat tanggungjawab suami tu.
yang sepanjang kahwin abang yang redha, ui abang dah kekasih awal dan akhir, saya redha semuanya. Meninggal isteri kita, kita jangan tepuk tangan, kunci syurga tak dapat lagi, kena pergi cari mak ayah pula. Banyaklah tanggungjawab ni. Tapi kalau isteri dia nak meninggal, suami kata abang redha kat kamu, ya ke? Ya abang redha, abang halalkan semuanya. Dia pun seronok, dia mati masuk syurga. Tapi sebelum dia mati, suami kata, tapi kalau nak redha abang, redakanlah abang kahwin di Thailand. Dia terus tak redha. Tu cerita lain, tu cerita artis. Kita bukan artis, kita biasa. Kan ada geng Thailand juga. Seterusnya, nak hilangkan kemurkaan, sikit lagi, menghilangkan kemurkaan Allah, at-taubatu, bertaubat kepada Allah dan memperbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Bukan semestinya buat dosa baru taubat, tak buat dosa pun taubat. Bahkan Imam Ghazali kata taubat ni wajib setiap hari, walaupun kamu tak berbuat dosa. Dan banyakkan istighfar. Makna istighfar ni kalau boleh jadi macam ucapan yang biasa bagi kita, yang menjadi satu kelaziman bagi kita di lidah kita, selain pada zikir dan sebagainya, ada istighfar. Duduk saja-saja istighfar. Tapi kita ni pelik, istighfar bila? Lupa, astaghfirullahaladzim, Allah lupa. Dia lupa dia istighfar. Lupa lah. Selain daripada tu apa lagi orang sifat lah? Allah lupa je, astagfirullahaladzim, lupa nak pergi mango. Dia pun istighfar juga. Kalau lupa benda-benda lain tu okey dah kan. Benda-benda dunia pun dia istighfar lah. Kemudian amar makruf nahi munkar dah. Kemudian solat malam. Tadi banyakkan solat tu maknanya solat malam. Itu antara beberapa amalan yang boleh menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dah sentuhlah sikit sebanyak pada ayat ke-11 yang Allah kata fawaqahumullah, Allah menyelamatkan hambanya itu daripada kemarahan Allah. Kemarahan Allah tu yang menyebabkan mereka mendapat azab pada hari qiyamah. Mereka mendapat azab pada hari kiamah. Allah hilangkan kemarahan Allah tu kepada mereka disebabkan beberapa amalan-amalan tadi, disebabkan kerana amalan-amalan tadi. Saya ada tertinggal, ada satu lagi saya take note kat sini, iaitu orang yang memelihara silaturahim. So campur semua, lebih kurang ada 7. Termasuklah adalah orang yang memelihara silaturahmi. Kerana dalam hadis Nabi, Allah berfirman dalam hadis kursi, man wasalaka wasaltuhu wa man qata'aka qata'tuhu. Siapa yang menjaga kamu dan menyambung kamu, aku akan menyambung hubunganku dengannya. Siapa yang memutuskan kamu, aku memutuskan hubunganku dengannya. Hanya Allah tak suka orang yang tak jaga silaturahim. Dia bukan banyak kawan nama rahim saja tak jadi. Maknanya dia kena menjalin kawan. Tapi silaturahim ni banyak orang salah faham. Silaturahim ni ada dua jenis dia. Ulama bagikan kepada 2 bentuk silaturahim. Satu dipanggil silaturahim ijabi, satu lagi dipanggil silaturahim salbi. Dia ada 2, ijabi, salbi. Yang banyak orang buat ijabi. Pasal ijabi ni senang. Contoh, Assalamualaikum, jumpa orang bagi salam, itu pun silaturahim. Jumpa orang salam, tu pun silaturahim. Bagi hadiah ke orang, tu silaturahim. Bagi sedekah ke orang, tu silaturahim. Tegur orang, tu silaturahim. Maafkan orang, tu silaturahim. Semualah. Yang ni senang. Yang susahnya Nabi kata yang nombor 2 tu, salbi. Salbi ni macam mana? Salbi ni orang tu tak mau kawan, dia benci kita. Kita boleh main juga duduk dengan dia. Tak apalah, hang benci aku pun tak apalah. Tu kan susah tu. Orang tu tak nak maafkan kita, kita main juga minta maaf.
Aku dah kata tak nak lah. Tak apalah, kotlah satu hari Allah buka hati yang terima. Yang tu kan susah. Yang mana Nabi sebut, orang tu memutuskan kamu, tapi kamu yang menyambungnya. Ya. Ataupun selebih itu juga, orang bergaduh, kita baikkan dia. Yang tu pun susah jugalah. Pasal kita akan terjebak sekali kena maki. Ataupun kena marah dengan kawan tu. Risiko dia lah. Yang tu dipanggil dari sudut selbi. Jadi yang ni yang lebih susah lah. Contohnya kawan bergaduh, kita pergi dulu minta maaf, yang tu ijabi. Tapi ni dah gaduh, kita minta, dia tak mau maaf juga, kita pujuk dia walaupun kita suami. Tu payah dah sikit. Biasanya, oh tak nak, I peduli apa? Kan, biasa macam tu lah kan. Jadi itu dari sudut selbi. Itu lagi sulit lah. Ya.